وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita dalam jawapan pertanyaan 19. Betul tak? Apa ada buku? Berapa? 21 kan? Oh, lambat sangat, lama tak main. 21. Kat mana 21? Ha? 118. Okay. Pertanyaan 21. Kita tengok. Apakah ada solat ghaib? Seorang meninggal di suatu kota Sumasil di Riyadh atau di Mekah, sedangkan kita di sini, maka apakah kita mensalatinya di sini? Hal ini dicatat kerana manusia banyak berselisih pendapat mengenai masalah ini. Kita tengok tentang masalah solat ghaib. Solat ghaib ini solat jenazah yang dibuat kepada mayat yang jaraknya lebih daripada 2 marhalah. Sekarang ni kita kalau 2 marhalah dekat Al-Ustaz, tak ada masalah, dekat ya. Kan naik kereta 18 sejam sampai. Kalau naik kereta 60 4 jam. Saya daripada Johor mai sini sat ya tuan-tuan 3 jam Tak laju 220 220 tuan-tuan. Allahu akbar. Maksud dia kita nak ke bumi petang, mati pagi. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan, kecuali kalau kita memang tak mampu nak main dengan jarak yang agak jauh. Kerana apa? Kerana tak ada kenderaan, dalam keadaan susah, ataupun kita miskin, susah lah, ataupun kita ini ada halangan yang lain. Anak kita sakit, macam mana nak solat ghaib? Boleh tak boleh? Kita tengok jawapannya. Tuan mata Abang Haji elok mesti RM5. Jawab. Loh, ada lagi. Nampak sangat. Dalam beg dah berapa? Aduh. Para ulama mempunyai 4 pendapat tentang masalah ini. Ada 4. Sebahagian mereka berpendapat jika mayat daerah kiblat maka kita mensolatinya. Ini tidak ada dalil sama sekali. Sebahagian yang lain berpendapat ia disolati secara mutlak. Mereka beralasan kepada hadis Muawiyah bin Muawiyah Majani bahawa ia mati di Madinah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk, lalu beliau mensolatinya dari sana. Hadis ini tidak sahih, bahkan sampai pada darjat maudhu', ini palsu. Lantas apakah yang sahih dan rajih dalam masalah ini? Yang rajih, kita tengok, bahawa apabila seorang muslim meninggal di suatu negeri dan ia belum disolati di sana, maka ia harus disolati. Yakni seorang muslim mati di suatu negeri tetapi kita tidak mendengar bahawa seorang telah mensolatinya, maka kita mensolatinya dengan salat ghaib. Yang ini ada 2 pendapat. Satu pendapat tuan-tuan, mayat tu mati di mana? Di pematang pauh. Tak ada orang solat dan mayat itu Islam. Macam mana nak buat? Mayat itu tetap dikebumikan. Kan? Orang mungkin yang ke bumi itu orang bukan Islam. Kita yang Islam ni duduk jauh, nak pergi ziarah jauh. Ataupun mayat tu duduk di Israel, mati, dan mayat itu tak akan disimpan, selalunya akan ditanam. Tak ada orang yang nak urus jenazah. Kita di sini disuruh solat ghaib. Macam mana solat ghaib? Solat macam solat jenazah.
Jangan tuan-tuan solat macam solat subuh pula. Macam solat jenazah, sahaja aku sembahyang solat jenazah ghaib. Kan? 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Macam tu je. Jangan pula sahaja aku sembahyang solat jenazah ghaib 2 rakaat. Kan? Kerana Allah Ta'ala. Kalau 2 rakaat, kena rokok dan sujud lah. Solat ghaib 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Macam biasa. Syarat dia mesti hadap kiblat. Duduk rumah kita nak solat ghaib. Siapa? Tok Guru Ni Aziz mati. Kan? Kita nak pergi, tak boleh. Kita hadap kiblat. Saja aku sembahyang solat ghaib, solat jenazah ghaib, 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca apa? Fatihah. Allahu Akbar. Baca apa? Selawat. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Allahu Akbar. Nak baca boleh, tak baca boleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Nabi, siapa yang solat jenazah, Tuhan ampun dosa jenazah tersebut. Tuhan ampun juga dosa orang yang solat. Allahu Akbar. Hebatnya no. Tapi ada anak muda solat jenazah pun tak tahu. Sebab tu kena solat jenazah walaupun ghaib. Ataupun mak kita mati. Kan? Mak kita mati, nak balik tak sempat solat jenazah. Macam mana? Duduk atas kapal terbang. Kita daripada Amerika nak sampai sini 24 jam. Mak kita akan dikebumiah. Solat atas kapal terbang. Ustaz, kiblat tak ada. Bila kenderaan bergerak, dia tak kira kiblat lah. Lillahi al-masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Lillah, bagi Allah di timur di barat. Kan? Di mana saja kamu hadap wajah dah, situlah wajah Allah. Jadi bila naik kenderaan, kita solat jenazah atas kenderaan kapal terbang. Aku sembahyang solat jenazah ghaib ini 4 takbir kalau Allah Ta'ala. Allahu Akbar, duduk atas bangku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagi salam. Mak kita dah ke bumi dah. Mak kita Tuhan ampun dosa. Sebab doa kita seorang anak. Allahumma ghfir laha warhamha. Garanti tuan-tuan, insya-Allah. Yakinlah. Kita tengok sini. Kerana sebagian ulama berpendapat bahawa Najasyi ini ialah seorang raja di Habsyah. Meninggal di negeri Habsyah. Dan mereka, yakni rakyatnya, beragama Nasara. Najasyi saja yang masuk Islam, tuan-tuan. Ketika mana Ja'far At-Tayyar, tuan-tuan tahu kan Ja'far At-Tayyar ialah gelaran kepada Ja'far bin Abi Talib. Ja'far At-Tayyar ni sebab apa disebut Ja'far At-Tayyar? Ketika dalam peperangan Mu'tah, dia lawan Nabi seperti mana CCTV tu dihantar mai. Nabi boleh cerita di Madinah satu-satu macam mana tentera Islam lawan. Nampak Ja'far tu lawan dengan musuh, naik kuda, pegang senjata, sebelah pegang bendera. Tiba-tiba musuh semai cantas, putih. Nabi cerita, Ja'far sekarang telah putus tangannya. Lalu dia memegang bendera di tangan kirinya. Datang musuh mencantas tangan kirinya. Lalu dia menggunakan baki-baki tangannya memeluk akan bendera tersebut. Dia orang macam itulah kan. Tapi saya buat suara tu. Kan? Akhirnya bila dipeluk, Nabi cerita, sahabat duk dengar ni, termasuk dengan sahabiah, dengan sahabat-sahabat Nabi yang perempuan. Dengar Nabi cerita. Kemudian Ja'far memeluk pedang bendera Islam dengan baki-baki tangannya. Datang musuh mencantas kepala Ja'far. Cantas jatuh. Bila cantas, barulah diambil oleh sahabat yang Abdullah bin Rawahah. Nabi cerita satu-satu, disebut Ja'far At-Tayyar. Ketika itu sahabat yang duduk dalam majlis tu semua teriak. Macam duk nampak gambaran tu. Lalu dia kata, jangan menangis wahai sahabatku. Sesungguhnya aku nampak roh Ja'far ini berterbangan daripada satu syurga ke syurga. Kerana Allah jadikan tangannya yang putus, sayap dia boleh terbang. Maka digelar dia Ja'far At-Tayyar. Ada 2 sayap. Hebat tak? No? Hebat tak? Ja'far ini ketika mana dia dakwah, tuan-tuan, masa tu ada seorang orang yang cukup meluat kepada Islam, namanya Amru Al-As. Amru ni dihantar oleh puak Quraisy supaya apa? Hasut Ja'far, hasut Najasyi, bunuh Ja'far. Sebab tu hijrah yang pertama bukan hijrah Nabi. Hijrah yang pertama ialah Ja'far At-Tayyar, hijrah ke Habsyah. Najasyi ni, tuan-tuan, seorang Kristian. Saya baru balik daripada Mesir, kan? Dan balik pada Palestin. Itu ni, Palestin ni, tuan-tuan, sempatlah masuk
tempat yang mereka kata mereka bunuh Nabi Isa. Sebenarnya bukan mereka bunuh Nabi Isa, tuan-tuan. Dia angkat oleh Allah di suatu bukit. Ada tapak kaki dia, tuan-tuan. Tapak kaki itu dibuatkan masjid oleh orang Islam zaman kerajaan Daud Al-Khanuni buat. Dia buat kemudian ditawan oleh Kristian, oleh Yahudi. Sekarang ni depa buat, tuan-tuan, tempat melawat lah. Sebelum tu Kristian dia buat gereja. Jadi kalau kita masuk tempat tapak kaki tu, kita akan tengok ada mihrab, kita akan tengok ada salib. Dan tak boleh semahyang di situ. Kalau semahyang, siapa masuk kena tangkap. Sebab tu siapa nak pergi ni, bulan 10 ni, jom haji. Nak pergi Palestin. Depa takut, jangan takut, mati syahid. tak ada kacau lah. Saya nak bawa bulan 10 ni. Kan? 40 orang lah. Lah ada 26 orang. Nak pergi Palestin 8 hari. Tuan-tuan, kita pergi tengok tempat-tempat ni semua. Termasuk tempat yang mereka kebumi yang kata mayat Nabi Isa. Tapi bukan Nabi Isa, iaitu pengikut dia. Keluar daripada, masuk dalam gua, kemudian keluar muka Nabi Isa disalib, lalu dikebumikan di situ. Tuan-tuan akan tengok, dia buat perhentian. Ini tempat Nabi Isa ketika disalib tak mati lagi. Maka orang Kristian ni akan pergi tempat itu bermiqat. Miqat macam kita miqat juga. Mereka akan pergi miqat. Kemudian diangkat mayat tak mati itu sampai di satu tempat, berhenti. Dia pergi cari mak dia nama Maryam. Mereka buat tempat miqat. Kemudian dibawa masuk dalam gereja, dimandikan. Kita akan pergi tengok siapa pergi nanti. Tempat dikatakan dimandikan mayat Nabi Isa. Tapi bukan mayat Nabi Isa lah. Kemudian dibawa masuk tempat di kapan. Kita akan pergi tengok. Kemudian masuk tempat dikatakan di kebumi Nabi Isa. Lepas Nabi Isa ke bumi, 15 hari, orang Kristian percaya mayat tu dia angkat naik ke langit. Mereka percaya juga mayat naik ke langit. Dan Nabi Isa mereka percaya juga akan turun. Sebab itu orang Kristian percaya, dia kata orang Islam ni tak betul. Nabi Muhammad mati, dia kata yang betul Nabi Isa. Sebab Nabi Isa akan turun pula. Jadi dia kata Nabi Isa lah yang betul membawa ajaran Kristian. Kita pergi tengok nanti, kalau tak apa pergi kan, pergi tengok. Tuan-tuan pergi tengok mayat yang kata Nabi Isa tu cukup menggerunkan. Sebab mereka puja. Allahu Akbar. Dia jadi macam mana rasa dengan bunyi loceng teng tong tangan. Dengan mereka buat macam, nak cerita tak erti lah, buat punya gerun lah, dengan asap penuh. Tak tahulah, cerita pun hampa tak tahu. Sebab hampa tak pergi. Kan? Tapi kira baru kita tahu kata tempat tu kawasan jin, dia puja. Dia puja, tuan-tuan. Kita boleh masuk, orang Kristian tak kacau. Tapi yang paling hebat, tuan-tuan, kunci gereja tersebut dipegang oleh orang Islam sampai sekarang. Sebab apa? Yahudi dia banyak mazhab. Ada Katolik, ada Protestan, ada macam-macam kan. Berebut ni kunci gereja tu. Akhirnya, tuan-tuan, kerajaan Israel ambil kunci gereja tu, bagi kepada orang Islam, kerana orang Islam ni amanah. Dan orang Kristian semua tak tolak, kata hebatnya orang Islam. Tuan-tuan pergi nanti, saya akan cerita. Kunci itu dipegang oleh orang Islam. Jadi Kristian nak masuk, orang Islam buka kunci gereja. Dia macam pergi hampak jadah hebat. Tuan-tuan, hebat tak hebat Islam di sana. Tak ada masalah, orang Kristian kan pergi semayang, kita boleh pergi. Dalam gereja itulah ada Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Siapa pergi nanti, tapi masjid tu tak boleh sembahyang. Sebab ada di kawasan gereja, tak dibenarkan oleh Tel Aviv Yahudi. Sebab kalau sembahyang, takut kita bawa syariat Islam. Tuan-tuan, macam tu juga kalau tuan-tuan pergi mana-mana tempat di kawasan Yahudi, sekarang dibelok masuk. Tapi bulan 10 ni, 1 Muharram, semua kawasan yang ditawan oleh Yahudi kita boleh masuk, termasuk tempat makam Nabi Ayub alaihissalam dan makam Nabi Yusuf alaihissalam. Kita boleh masuk 10 hari ya. Dalam masa 8 hari tu, 10 hari tu dibuka, boleh masuk tengok mana saja tanpa ada gangguan. Termasuk juga tempat Baitul Maqdis, orang Yahudi boleh masuk, tetapi tak boleh masuk ke dalam Masjid Baitul Maqdis.
Kawasan Baitul Maqdis ni luas. Masjid Baitul Maqdis orang Islam jaga. Memang jaga sungguh. Tembak macam mana pun. Yang jaga Baitul Maqdis bukan anak muda. Lelaki umur 70-an ke atas. Tapi tak takut mati bang. Duduk tu, mereka sanggup duduk dalam Masjid Baitul Maqdis tu setiap hari tukar ni. Sebab orang Palestin tak boleh masuk Baitul Maqdis. Syarat umur 45 tahun ke atas. Yang jaga Baitul Maqdis 70 tahun ke atas. Tapi siapa sini umur 70? Seorang lah. Halim mana? Nyokong Tegar. 70 jaga ni duk. Jalan punya steady. Yahudi tembak, dia boleh ambil hak tembak tu, bawa pitaut di luar. Tuan-tuan punya dahsyatnya. Bukan anak muda tak boleh masuk. Anak muda boleh solat Jumaatnya. Tapi kita orang Malaysia umur berapa pun boleh masuk. Sebab dia kata turis. Tuan Habak ni, tuan-tuan bukan senang. Hampa pi yang lain belum tentu. Ustaz Abdul Qadir insya-Allah. Insya-Allah boleh masuk. Kita bawa masuk tuan-tuan. Dan saya pi nanti saya akan bawa tempat yang depa buang tu. Yahudi tembak masuk dalam masjid, depa pegang tu, depa baliknya. Tak takutnya. Jadi berasap di sana. Bila berasap di sana, peluru yang tembak tu depa akan kutip dan depa akan simpan dalam masjid sebagai saksi. Simpan dalam masjid. Hak yang mana peluru depa tembak daripada luar tu kena orang Islam mati, peluru tu kan dibedah, peluru tu depa simpan. Nanti saya akan tunjuk tuan-tuan. Dalam satu almari penuh dengan peluru-peluru yang ditembak untuk bunuh orang Islam. Allahu Akbar. Woi, jom. Ni nak cerita tu. Ni Jafar At-Tayyani, Najasyi tuan-tuan, Amru Al-As hasud. Bila hasud tuan-tuan, dengan izin Allah, Najasyi masuk Islam. Bila masuk Islam, dalam sirah kata, Najasyi saja yang masuk Islam. Yang lain tak masuk. Najasyi ialah seorang padri dan raja. Bila dia masuk Islam tuan-tuan, dia mati, Jibril bagi tahu dekat Muhammad, Najasyi mati. Masa tu bukan ada telefon, bukan ada WhatsApp, kan? Dulu kalau WhatsApp ada senang, ni dak, Jibril WhatsApp. Tahu ya Muhammad, seorang hamba Allah, saudaramu Najasyi ni meninggal. Sebab orang Islam meninggal, Nabi pun suruh para sahabat bangun salat jenazah ghaib. Dia macam mana? Dia tetap juga dimandi di ke bumi macam Kristian. Dan kuburnya tuan-tuan ada di Habsyah dengan izin Allah tuan-tuan. Selepas daripada Najasyi mati, Tuhan buka pintu hidayah. Sekarang Habsyah 80% ialah orang Islam. 80%. Sebelah Habsyah nama Somalia. Somalia tuan-tuan 100% Islam. Somalia. Tapi negara paling miskin tuan-tuan. Nabi lah yang pertama yang menyolatkan jenazah ghaib kepada Najasyi di Habsyah. Kerana apa? Kerana rakyatnya bukan Islam, Kristian. Damai ya. Ini ada. Bismillah. Seorang Muslim apabila mati dan kita yakin bahawa ia belum disolati, maka kita mensolatinya. Keadaan ni orang Islam yang mati kena solatlah, kan? Kalaulah tuan-tuan tak ada, kita duduk jauh seperti mana solat ghaib yang saya sebut tadi, kita solat ghaib. Tuan-tuan tahu tak ada tidak, baru-barulah tahun lepas seorang cikgu maktab perguruan, kan, masuk dalam Facebook, depa viral. Depa kata dia masuk Islam, kemudian dia mati. Majlis agama pun tuntut balik, tengok-tengok tak ada kata dia masuk Islam. Cuma dia istihad Islam tu dengan kawan-kawan sama maktabnya. Aku Islam. Kan, aku Islam. Sama juga kalau tuan-tuan pi dekat Pajak Song, ada satu kedai apa nama hardware. Ada seorang makcik. Makcik ni dia cakap Melayu punya fasih. Kalau saya pi tu, ustaz, lama tak jumpa. Tudung tak pakai. Saya mula-mula pergi jumpa dia, ingat dia ni Melayu. Melayu apa? Tudung tak pakai. Ustaz tu, semalam ceramah punya syok.
Saya kata, ish, makcik ni tudung pun tak pakai, tengok ceramah aku. Kita pun buat tak tahu. Mai kali kedua beli, saya tanya, oi, nak tanya tu, makcik tu mana? Dia tak ada tu belakang. Dia tahu, makcik tu tengok ceramah saya kan, tudung tak pakai. Dia kata apa? Ustaz, nak pakai tudung apa? Nama siulan. Cina. Rupanya Cina tengok video saya, ceramah saya. Dia tahu, dia cerita, dia tahu ustaz ceramah ni, ustaz ni kena tukar pula ketam. Rupanya DAP. Taman tu, apa, Ciku apa tak. Tuan-tuan, saya kata dia, baru DP kata, ni Matampoh kempen nak. Wah, kempen lah, ustaz tak turun. Saya kata, saya duduk di Mesir. Ustaz, saya nak abang, dia kata, saya pergi kempen, saya boleh duduk, dia kata, dengan muslimat. Kami duduk dengan muslimat, dia kata. Mereka masak, saya tolong masak. Lepas tu makan, mereka makan, saya pun makan. Saya kata, makcik lah, kan, saya banyak makcik, dah duduk join dengan muslimat, bila nak masuk Islam? Dia kata, nak masuk, dia kata. Tengok saya mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Islam. Aku kata, mampu yang cakap. Hantu, ni Islam saya kata ni. Islam kan, tapi saya, bini saya, lelaki saya Buddha. Dia kata, saya Islam ni. Tuan-tuan, dia kata, jom kita pergi report majlis agama. Saya tak mau, tu tak mau. Tu saya duduk fikir ni. Kalau dia mati esok macam mana? Kan? Kalau orang tanya, dia memang dia mengucap saya Islam, tapi report pun tak. Tuan-tuan pergi dekat pematang apa nama Matap Poso 1000 ada kedai hardware. Muka saya ingat Melayu, tapi muka dia macam Cina sebab dia mata sepet dia kan. Muka Cina, cakap Melayu punya pasal. Bukan Melayu apa, cakap Melayu Pulau Pinang. Lah lama orang tak jumpa ramai dia tu tengok lah. Ustaz Allah ceramah malamnya syok. Dia cakap dia tu. Kan saya pun memang ingat dia Islam. Rupanya tak Islam. Tapi mengucap memang dia abang. Saya Islam, dia tak, saya mengucap, tengok ustaz tengok. Fatihah boleh baca. Fatihah baca sebutan elok. Kira alhamdulillah, tuan-tuan tapi. Nama siulan Islam, umur dalam 50-an. Kira pakai lengan pendek, kadang pakai skirt. Aku pun penin, kan? Tapi memang dia suka dengar ceramah agama. Laki dia pun kira ni lah. Yang paling hebatnya, saya pernah cerita tuan-tuan. Dia kata, saya ni orang Johor. Saya kata, macam mana boleh cakap Melayu punya pasal? Saya orang Johor, dia kata. Saya duduk kawan dengan orang Islam. Saya duduk dekat kampung Parit Johor, Parit ni kedai. Pernah dia kata balik hari raya. Raya puasa dia balik sambut di Johor. Sebab orang Johor sambut raya sebulan. Dia kata seronok. Dia kata balik-balik dia kata accident. Bukan saya accident, orang accident. Saya berhenti, yang accident tu orang Melayu dia kata. Bila orang Melayu, accident ni pecah ni. Kepala ni pecah, tapi duk hidup lagi. Bila duk hidup, muka ni tak nampak. Pecah kan? Tapi memang Melayu. Orang berhenti tengok, dia pergi tengok. Dia ni berani, Cina ni. Dia pergi tengok, dia kata, tolonglah ni, orang Melayu. Orang Melayu dia kata, seorang tak tolong. Seorang tak tolong. Jadi bila kata tak tolong, dia kata tak apalah, kalau tak mau tolong, angkat ni. Dia cakap pasal, angkat dia kata, pergi bola kereta saya. Dia pun angkat pergi. Dia kata, tolong ikut saya. Siapa pun tak mau ikut. Dia kata, hampa tak mau ikut kah? Satgi dia mati tak boleh mengucap lagi. Tonton bayang tengok. Satgi mati dia tak boleh mengucap. Depa kata, hang ajak mengucap. Dia kata, saya bukan Melayu, saya Cina. Tuan-tuan, Melayu seorang pun tak mau ikut ustaz, dia kata. Seorang pun tak mau ikut. Akhirnya saya bawa lelaki saya. Saya jaga dia. Ketika bawa tu, saya tengok dia nazak. Dia habaq pun nazak. Ustaz, saya mengucap kat dia. Aku penin, Masya Allah. Hampa tak percaya, pergi tanya dia. Saya ajak mengucap ustaz dia. Dia mengucap ustaz. Dah macam mana ustaz? Allah, aku penin lah. Macam mana nak jawab? Dia Cina ajak mengucap Melayu. Dia dah dari pun tak mau ikut, dia kata. Saya ajak mengucap. Saya duk kata, ish, bagus yang makcik tu. Bagus yang kata. Tuan-tuan bayang tengok. Orang tu mati, dia ajak mengucap. Pergi hantar apa semua, dia kata hospital. Melayu seorang tak mau ikut. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tu macam mana tu? Ish. Agak-agak kalau dia mati macam mana? Kita pun pening tu. Mayang gaib lihat.
Dia tak mati kalau hidup ya. Tuan-tuan tak percaya pergi cari. Hardware apa tepi Poso Seribu tu. Muka Cina putih, kadang pakai skirt. Cakap Melayunya pasal. Fatihah boleh baca. Lah, syahadah boleh. Tolong orang mengucap pergi masuk Islam. Tolong orang mengucap nak mati. Tapi dia tak tahulah tuan-tuan. Kalau macam ni kita pun pening. Najasyi dia Islam. Dia mati, Nabi salat ghaib dekat dia. Tu saya duk fikir kalau dia mati kan. Dia mengucap depan saya dah. Kan? Bukti tak ada sebab tak report kat majlis agama. Majlis agama tuan-tuan, orang yang masuk Islam kena report. Bila report dia dekat majlis apa Islam tu, kita boleh tuntut dia untuk ke bumi dia, sembahyang dia semua dalam Islam. Tapi kalau tak ada, problem kan? Siapa sini yang orang kuat? Ada? Yang boleh selesai? No? Kokol lah dia mati tuan-tuan. Kita boleh tuntut kan? No? Tak tahu lah. Okey, terus. Tak apa tu. Itu lain cerita. Dia tak mati kita apa? Dia mati kita fikir. Ni cerita. Keadaan yang kedua pula. Tengok yang kedua. Mereka berpendapat jika seorang Muslim yang baik mendapatkan musibah, seorang yang masyhur, salah seorang ulama besar, sebagaimana difatwakan para ulama kita saat ini waktu mensolati dengan solat ghaib terhadap seorang ulama majhur, mujahid besar, atau seorang atau orang kita memiliki keadilan dan memutuskan hukum dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ia disolati dengan salat ghaib. Katalah tuan-tuan, orang yang mati tu seorang ulama besar, seorang yang hebat, seorang yang masyhur. Contohnya zaman Ikhwanul Muslimin dulu ada seorang ulama namanya Syed Qutub, termasuk juga Abdul Qadir bin Audah. Tuan-tuan, dia ditangkap kerana apa? Kerana nak mempertahankan Islam. Bila tangkap tuan-tuan, akhirnya dia dipenjarakan oleh Jamal Nasser di Mesir. Bila dipenjarakan, dijatuh hukum gantung sampai mati. Masa tu tuan-tuan, gerakan Islam di Malaysia ni bukan lagi Parti Islam se-Malaysia. Masa tu namanya Hizbul Muslimin. Tuan-tuan boleh dengar tak? Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin lah yang diharamkan. Kerana apa? Kerana dia kata di antara satu parti atau pertubuhan yang nak menghancurkan Islam, menghancurkan Malaysia ni, Hizbul Muslimin. Kemudian bila diharamkan, puak-puak orang Islam masa tu di bawah gerakan Hizbul Muslimin, depa salat ghaib kepada Abdul Qadir Audah yang dibunuh dengan kejam di Mesir. Termasuk juga Syed Qutub. Dia dihukum gantung. Abdul Qadir Audah, kalau kita tengok dalam sejarah ni, ketika dia keluar daripada penjara tuan-tuan, dia boleh senyum lagi. Nak mati dah. Termasuk juga dengan Syed Qutub. Syed Qutub tu nak mati, dia boleh tulis syair lagi. Syair ni. Sebab apa? Dia tuan-tuan seorang lawyer yang pandai dalam sastra Arab. Dia boleh tulis lagi. Dan orang di Malaysia ni, termasuk di seluruh dunia, Indonesia, bukan Hizbul Muslimin, nama Parti Masyumi. Parti Masyumi juga diharamkan. Gerakan di sana sepakat tuan-tuan, mereka salat ghaib kepada sahabat-sahabat kita yang mati, dibunuh. Termasuk juga tuan-tuan sekarang ni Mursi dijatuhkan hukuman bunuh. Kalaulah dihukum hukuman bunuh, Mursi ni seorang yang cukup hebat, dia hafal Quran. Saya balik pada Mesir baru ni, tak boleh sebut Mursi dan tak boleh ada dalam handset ni gambar Mursi. Kalau ada, automatik tangkap. 2 minggu tuan-tuan pergi talaqi kitab Ashbah wa Nadair, sempat jumpa seorang pengikut kuat Mursi, tapi dia dalam senyap lah ni, ni tak boleh sebut langsung. Kalau sebut kena tangkap. Namanya Syekh Ibrahim Saipi. Syekh Ibrahim ni orang tak segak, mata dia julin. Kira kalau nak tersegak tu saya segak ya. Tapi umurnya muda lagi, dalam 45-46. Dia boleh baca Al-Quran 10 qiraat. Punya hebatnya. Penyokong tegar. Muhsi. Saya pergi jumpa dia untuk talaqi. Dan kadang-kadang kita pun betul Fatihah. Saya pergi kat dia, dalam hati aku ni, orang Mesir ni baca bukan sedap sangat.
Kalau tuan-tuan kata syekh ni, dia baca tak sedap. Yang sedap tu memang ada orang qari sungguh. Saya tahu api dia memang baca tak sedap. Kalau nak baca sedap ni aku sedap lagi lah. Kan dalam hati ni aku sedap. Pi kat dia, ya syekh. Fatihah bas. Fatihah faqat. Fatihah. Saja saya akan baca Fatihah dulu. Terus dia sebut, mata dia julin. Saya dalam hati ni, dia ni tengok aku ke tengok siapa dah? Dia tengok aku ni. Ya akhi, dia kata. Tengok orang yang ada ilmu ni lain. Ya akhi, laisa fi qalbika. Jangan ada dalam hati kamu marratan, dua perkara. Senyap saya. Limadha ya syekh? Aba wastakbara. Aba tolak kebenaran, wastakbara sombong. Dia kata jangan ada dalam hati kamu dua, tolak kebenaran, sombong. Hadza minasyaitan, tu syaitan, dia kata. Dalam hati saya, aku rasa aku hebat rupanya, dia boleh baca rupanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya akhi, ukhruj min baiti. Anda faham tak? Tolong keluar daripada rumah aku. Masya-Allah, kena halau. Limadha ya syekh? Kenapa? Ta'khul wudu. Pergi ambil wudu. Bila kita rasa sombong, itu syaitan. Hang keluar pergi ambil wudu. Saya kata al-an wa hadzal waqt, sekarang ni ana fil wudu, aku dalam wudu. La. Ukhruj. Dia suruh keluar. Tuan-tuan, siapa dalam masjid ni ada aba wastakbara keluar? Saya tinggal aku seorang, tuan. Dan terus ambil wudu, dia kata hadzal waqt, ijlis, duduk, iqra. Baru suruh baca. Saya kata ya syekh, ilmuka kal bahr. Ilmu kamu ni seperti laut. Terus dia tunduk teriak. 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 Kata limadha ya syekh tabki, limadha tabki? Kenapa menangis? Laisal kalam hadha. Jangan cakap macam tu, dia kata. Ilmi qalil jiddan. Ilmu ku ni sikit sangat, dia kata. Dera dia yang boleh baca 10 qiraat tu, dia kata ilmu sikit banyak. Sikit sangat. Kita qiraat apa tak boleh? Kan? Tu pun duk berasa hebat lah. Tu duk rasa hebat tu. Dia kata jangan ada aba wastakbara. Saya pun ainal ukhruj hadha. Macam mana nak keluarkan? Dia kata, tuan-tuan ingat tak saya duk sebut pagi-pagi baca 10 dalam kitab disebutkan. Petang-petang baca 10. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iqra hadha, dia kata. Baca. Siapa baca ni, Nabi kata Allah jauhkan dia daripada pagi dan petang gangguan syaitan. Jadi saya pun la ilaha illallah, baru kita faham. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia satu, tak ada sekutu. Maksudnya kita perbetul i'tiqad kita. Wahdahu la syarikalah, lahul mul, dia menguasai segala-galanya. Hang jangan duk belagaklah. Allah kuasa. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Hamdu, dia mengasihi, wa yuhyi wa yumiit, dia hidup tak mati-mati. Kita yuhyi wa yumiit, kita hidup mati. Dia hidup tak mati-mati. Jadi dia nak habaq kat kita, hang jangan menggantung dengan siapa balik ni, menggantung dengan Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala sesuatu. Hang jangan takut, rezeki Allah punya. Hang jangan takut, teruskan perjuangan. Pegang elok Quran ni, pegang elok Islam ni. Dalam hati saya, hebatnya. Saya pun sebut-sebut, bila sebut iqra ya akhi, sila baca. Kita pun betul selalulah. Bawa khata ya akhi, tak betul. Aku baca pun tak lagi, baru Dia kata lahjah Arabi, lahjah Arab Mesri, orang Mesir, laisal bukan Dia kata tengok, dia kata orang Mesir yaqul ila mama kan, mak, dia tak panggil mak, mama. Kita mak dia mak dalam bahasa Arab ayah.
Itu bini kita, anak dia panggil mak. Ya terus. Ma'un air. Mak. Tengok orang dia tak Arab. Arab dia tak bagi mak, dia panggil mama. Iqra lahjah Arabi. Dia tak baca lahjah Arab. Saya kan kita mengaji alif fathah a. Alif di atas a. Dia hang tu tengok. Tengok a. Itu tak apa ni member kita ni mamak daripada marah. Depa hantar cuba sebut a ngak. Tengok. Mamak bagus lagi. Aku sokong mamak apa jangan marah. Depa duk hantam saya tak keli dengan mamak kawan-kawan saya semua. Okey. Insya-Allah. Ni tengok. Mamak boleh sebut elok. Depa duk marah saya pula. Kadang Melayu buka a'udzu. Dia pun sebut iqra. A'udzu. Saya pun a'udzu saja setengah jam. Duk a'udzu. Aku geram. Dia kan lahjah Arab, memang cakap Arab. Kita cakap Melayu kan, lahjah Melayu. A'udzu. Dia ada beza kan? Sa dengan sa dengan zu dengan za. A'udzu setengah jam. Terus saya setengah jam, tuan-tuan 18 jam. Aku perasan dah. Kan? Saja setengah jam. Bismillah setengah jam. Baca semua hampir dekat 3 jam lebih. Baru Fatihah. Habis 3 jam lebih. Masya Allah. Ilmu ilmu hebat semualah. Dia boleh baca 10 qiraat. Saya suruh dia baca satu-satu. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia sambung Maliki Yaumiddin. Dia tak panjang ma. Ada satu qiraat disebut daripada perawi dah. Satu. Ingat perawi kepada qiraat tersebut. Dia baca pula Wadduha Wal-laili idza saja. Aku tak betul dah. Dia sebut satu qiraat, satu perawi ni sampai kepada orang yang qiraat sampai kat dia. Dia hebatnya baru umur 44 tahun. Kita 44 tahun. Wadduha wal-laili idza saja. Mampu. Tu pun aku jamin syurga Allah. Bang, sedihnya bang. Umur 45, 10 qiraat. Tengok muka berseri walaupun mata juling. Ni janggut panjang. Tersusun rapi, giginya putih berseri. Orang yang baca Quran, hafal Quran ni gigi dia tuan-tuan cukup jaga sebab kebersihan. Tersusun ni rapi. Bersih putih. Masya Allah. Saya tengok wajah dia, mata memang tak cantik sebab julin. Tapi ni berseri. Sebab apa? Dengan Quran. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila dia kata macam tu tuan-tuan, dua ni dalam hati saya, ya Allah aku rasa aku sombong. 3 jam tuan-tuan baca Fatihah, habis tu barulah kita Asybah wa Nadhair, kita perhabis. Asybah wa Nadhair satu kitab yang susah dibaca sebab dia banyak dhamir. Tuan-tuan mengaji, pernah lah mengaji Asybah wa Nadhair. Kitab fiqh ni dia 4 mazahib. Siapa boleh alim ini memang hebat. Saya nak bawa ni insya-Allah Ramadan ni Syekh ni kalau boleh mai. Kalau mai waktu saya ada kuliah di sini, kita nak panggil dia. Tonton tengok bicaranya ilmu, senyumnya menawan, matanya menggerunkan. Juli nonton matanya. Tapi tonton tengok setiap bicaranya kalimah ilmu. Setiap bicaranya kita dengar sedap. Allahu Akbar. Baru umur 40 lebih. InsyaAllah nak bawa nama Ramadan ni mai tempat saya, nak perbetulkan makhraj anak-anak murid saya. Anak murid saya ada 27 orang, nak perbetulkan mereka. La ni alhamdulillah baru 7 bulan tuan-tuan hafal Quran. Ada di kalangan anak murid ini. Kan? Baru 7 bulan. Pandai main bola. Baru ni buka main badminton. Buat Penang punya. Depa tempat kedua. Badminton tempat kedua hafal Quran.
Halu-halu ya, besar-besar ni ya. Lawan umur 15. Mereka menang ni. Hampa jangan main-main. Ada di kalangan 7 bulan ni baru hafal Quran. Sudah menghafal 18 juzuk Al-Quran. Hampa 40 tahun, satu juzuk tak hafal. 18 juzuk. Baru 7 bulan. Main bola pandai, hafal Quran pandai. InsyaAllah. Hampa tengok 10 tahun lagi. Main bola hafal Quran. Tengah nak main tu. Gol! Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Lah main bola semua tak boleh pakai punya. Kan? Maghrib pun tak semayang. Depa ni kan, saya abang tuan duduk main bola. Baru ni main futsal. Nak duduk tu doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa serentak. Saya suruh doa serentak. Doa semayang pun serentak. Abang kita pergi kan. Doa maghrib serentak. Sebab apa? Bila serentak, semua hafal ya? Doa tahlil serentak. Bila pi tuan-tuan bawa depa tahlil, depa akan tahlil. Tak perlu kita dah. Depa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wasallamu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh ahli minal muslimin wal muslimat serentak sya'ulil lahumul fatihah semua doa serentak. Jadi tak payahlah bila sampai kita doa. Suruh member. Kawan tak boleh, suruh juga. Mampu duk main macam tu lah tuan-tuan. Ni tak payah depa doa. Kita tak boleh doa, amin lah. Tak nak lahir ni. Main bola, main badminton, alhamdulillah. Macam baru ni buat forum. Saya kata tuan-tuan, ini Mahat Tafiz yang ada tempat main badminton, ada futsal, ada tempat main bola. Dan saya nak buat kolam renang. 187,000 dengan izin Allah tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah duduk dalam forum tu, dia angkat tangan. Bukan angkat tangan, dia mai jumpa saya lah. Mai dia mai. Ustaz, kolam renang tu berapa? 187,000. Tak apa Ustaz, kolam renang tu saya punya. Kolam renang tu saya punya. Bukan orang mana tampuh. Orang mana tampuh kedekut. Minta maaf. Saya lagi marah pula no. Tapi orang mana tampuh, orang Masjid Batu orang paling hebat. Ni Masjid Batu. Tuan-tuan lah yang banyak support, di antaranya Ustaz Johari Abdul, ingat tak? Yang pergi Yaman apa semua tu. Dia cukup hargai bila kata orang pematang pau. Dia pergi mengaji sana, tuan-tuan, yang bantu dia tambang apa semua, dia sekarang ni jutawan. Ustaz Johari kan? Gemuk yang dia kata Wahabi tu. Tapi dia bila kata Masjid Batu, dia teriak. Tuan-tuan ingat tak? Dulu saya bawa mai anak menakan saya. Anak menakan pupu. Dia, bapak dia tak ada. Saya ceramah-ceramah, kutip derma dapat 4,000 lebih. Dia dapat guna tambang tu pi Madinah. Sekarang dia buka travel sendiri. Kan? Walaupun pupu mati, kan? Mak dia janda. Saya pun tak kenal walaupun pupu kan. Umur dalam 40-an. Sanggup telefon nak jumpa saya, janda. Dalam hati saya, jangan, bahaya. Alhamdulillah tuan-tuan, orang Masjid Batu ni orang yang hebat. Dan pembinaan masjid ni pun dikalan dengan penderma lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Begitu juga, kolam tu 187,000. Bukan orang Matampau, tapi orang Sikambut. Saya tanya dia, kolam renang ni cik punya ke? Ya, saya punya. Dia tak apa. Saya kata, terima kasih ya Ustaz. Saya Ustaz baca Jawi pun tak tahu. Baca Quran ni gagap Ustaz. Saya ada duit kata. Tak apalah Ustaz tu budak-budak berenang Ustaz. Depa ni berenang, depa hafal Quran, depa dapat pahala, saya dapat pahala Ustaz. Insya-Allah ni minggu depan tolak buat kolam renang. Mahat Tafiz kolam renang. Jadi tuan-tuan mai saya buka tuan-tuan lepas kuliah kita pergi mandi. Mandi dengan jubah-jubah terjun. Boom, berenang cik. Kita buat kolam renang, kita buat chalet semua cukup. Mak Tafiz macam tu nak buat macam itulah style kan. Pilah pun ni insya-Allah kan. Bawa keluarga duduk santai-santai, malam boleh main badminton, ada dewan badminton. Semalam ramai juga yang pi daripada JB pun dah. Mai Mahat Tafiz dengan forum Dr. Izhar. Rasa dalam 2,000 orang ada. Tapi kutipan derma 9,000 lebih. Maintain lah ni tuan-tuan. Mahat Tafiz saya tu buat ceramah selalu 9,000 lebih. Alhamdulillah tuan-tuan. Bolehlah support budak-budak untuk makan.
sebab setiap bulan kena ada 16,000. Jadi alhamdulillah lah. Tetap orang bagi tuan-tuan. Orang support. Sebab tu mana tadi tahu? Orang bantu kolam renang tu kan. Jadi saya sure sangat sebab tuan-tuan saya nak buat itu jadi pusat rekreasi dalam bentuk Islamik lah. Main badminton tutup aurat elok, main berenang boleh elok. Tak apalah tuan-tuan pakai kain berenang pun tak apalah. Tapi selok sependa tolong pakai lah. Macam ayah saya pergi berenang di Seri Malaysia, Sungai Petani tu. Dia pergi mana pun pakai kain. Pergi mana pakai kain. Bawa pergi Palestin pakai kain. Israel tembak, dia angkat kain. Aku susah hati ya tuan-tuan. Sepeda tak nak pakai, minta maaf. Hari dia batang air pula. Memang macam tu. Kami bawa pergi Seri Malaysia, pergi mandi pukul 9 malam. Dia kata apa? Aku pun nak mandi juga. Dalam hati aku ni, ayah aku ni mandi ni tobat pakai kain lah. Dia pipi pakai kain tuan-tuan. Yang mandi tu orang punya ramai. Dia turun, kain. Dia gelembung macam tu. Mak Saleh ada, keluar semua. Tak apa tuan-tuan pergi mandi kolam saya insya-Allah. Lepas raya ni siap. Ada chalet semua cukup, boleh kita buat apa? Tuan-tuan duduk situ, kuliah subuh dengan saya, malam boleh qiyamul lail dengan kami. Insya-Allah kita nak buat style tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itulah bekalan kita di akhirat esok untuk kita nak masuk syurga Allah. Dan baru ni saya dijemput ke USJ. USJ tuan-tuan tahu tak? USJ ni masjid kedua terbaik Malaysia. Masjid pertama Masjid Shah Alam. Masjid ketiga bukan Masjid Batu tau. Masjid Bertam Indah, Pulau Pinang. Masjid Batu tak masuk lagi. Tak tahu ranking ke berapa tak tahu. Dari segi tandasnya, pengurusannya, tak tahu imarahnya, macam-macam. Masjid Bertam Indah nombor 3. Sebab apa? Dia ada hotel memang cukup. Dia ada tempat jualan, dia ada pusat dialisis. Saya pergi USJ tempat ketiga. Saya pergi tempat kedua, pergi sampai mereka bagi tiket free tuan. Sampai-sampai yang sambut saya tengok main naik tu. Lubang apa kereta lubang 4 tu. Tahu tak kereta apa? Proton. Proton bukan lubang 4, banyak lubang tuan. Tu lubang 4 tu. Audi. Mai sambut saya. Rupanya yang sambut tu Datuk Said Zainal Abidin. Dia apa? Pengurusi bekas CEO Proton. Sambut saya. Saya tengok-tengok, Datuk. Kita mula darah gemuruh. Kita pun kecut je kan, Datuk. Sila Ustaz, jom makan pagi rumah saya. Ni duduk Pulau Pinang makan pagi. USJ bro. Pipi rumah dia Masya Allah, Audi, BMW. Terus masuk. Tengok-tengok dia. Tak ada siapa. Bini tak ada. Kan? Tengok-tengok. Hidangan penuh. Saya tanya, Datuk, Datin mana? Datin duduk Melbourne. 2 minggu sekali pergi Melbourne. Saya tahu buat apa? Anak saya 2 orang hafal Quran di Melbourne. Anak hafal Quran di Melbourne. Dia kan? Anak kita satu Quran pun tak hafal. Hafal Quran hantar Melbourne. Saya kata pasal apa? Sana sistematik dia kata. Dia cerita satu-satu, kita boleh ambil iktibar. Kemudian dia kata, Ustaz, jom makan. Saya pun duduk duduk makan apa semua, ada seorang datuk semua datuk-datuk kita datuk apa pun tak ada. Kita pun duduk makan, tengok-tengok ni makan rumah dia, sarapan pagi sana nasi goreng saja. Itu nasi goreng, nasi lemak, nasi saja. Yang ni goreng saja, mi goreng, mi kuah, mi tani pula ni kuih. Tani buah 7 pagi tuan. Buah. Tengok-tengok anggur. Tengok-tengok ni dragon fruit warna naga. Nangka. Dalam hatiku 7 pagi ke darah nangka. Ish, Datuk, saya tak pernah makan Datuk nangka ke 7 pagi. Kan? Hari aku teramah hari tahir kentut kan. Makan. Tengok kita ni semua datuk-datuk sembang ni. Depa sembang. Datuk kita 21 bulan ni nak tolak ni, Datuk nak piak kita. Dia dengar. Rupanya tuan-tuan, 21 hari bulan tu nak pi Aceh. Bukan nak pi melawat. Dengar. Saya tanya, nak pi tu nak buat apa? Tanya kan? Dah ustaz. Kami cadang
nak pergi beli telaga minyak. Noh, bukan telaga Masjid Batu, telaga minyak. Dalam hati aku, mampu tak masuk geng macam ni ya. Telaga minyak nak pergi beli kat Aceh tu. Berapa kos tajaan? Berapa? Tak banyak Ustaz, 45 bilion. 45 bilion. Kita nak buh RM5 kira. Pasal apa? Warna hijau. Yang duk buh warna biru, kedekut piang. 45 bilion. Dia bawa pergi masjid dia, yang duduk ni datin-datin semua, datuk-datuk. Saya duduk di atas pentas dengan Ustaz Yusaini. Nak forum tu, yang saya kasihi datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri kan. Dia kata, Ustaz, tosah duk protokol lah. Tu dia. Aku kata, boleh ke ni? Tak apa Ustaz, aku suka. Aku pun jadi semangat lah kan. Tuan-tuan, dalam hati saya, ya Allah, aku ni sama dengan mereka, tapi mereka sanggup duduk bawah. Bukan duduk bawah saja, siap bawa buku. Ustaz cakap, catik. Ni aku ceramah dekat 10 tahun dah, buku apa pun tak bawa. Sampai nak habis kitab lah tuan-tuan, kitab pun hilang. Allahu Akbar. Ni cantik ni. Habis-habis Isyaya ni, kalau boleh lah kutip derma kat mereka ni, dapat untuk tolak jalan. Sekarang ni masuk dalam kampung tuan. Tapi saya masuk kampung, orang marah tuan, parking. Situ tu tuan-tuan lubuk merayam nak abang lah ni masuk YouTube kot. Kan? Hangit UMNO. Tuan-tuan, kawasan saya aja yang agak bulan tu. Hala hangit. Allahu Akbar. Penyokong tegar. Kalau mati tu kapan? Tak tahu lah. Hangit tu. Depa marah tuan, depa komplain, marah. Jadi saya ambillah jalan daripada sana, tamat buat kos dia 30,000. Dalam nanti tanya kontraktor dia tak lebih kurang murah pun 25,000. 25,000 saya pun 25,000. Kalau lah boleh datuk-datuk ni kan, dalam hati lah boleh bagi 25,000 dekat. Saya pun buat nada sayur, buat cerita-cerita apa semua. Habis tu ada seorang datin mai. Ustaz, noh bagi sampul, pegang-pegang, ringan. RM20 mana? Ringan kan? Kita ni jenis otak ni, silah RM20 lah. Tak apa, masih lah. Nenek kapal terbang balik, sampul kau, koyak. Rupanya cek bang, baru niat dalam hati. Kalau mereka bagi 20,000 lega, cek tu 20,000 sungguh. Masya Allah. Tolak lah. Tapi tengok masuk sana elok lah. Tapi tar tak ada lah. Tapi kita buat pergi elok lah, insyaAllah. Boleh lalu dua jalan. InsyaAllah harap-harap lepas ni, kan, tuan-tuan main ceramah. Saya nak abang dah 10 hari bulan Julai ni. Pergilah tuan-tuan. Mahatafiz akan buat buka puasa. Kita akan jamu buka puasa tu spesialnya. Dan tuan-tuan pergi tidur sana. Sebab ada rumah-rumah, kalau yang dah siap tu tuan-tuan boleh tempah. Kita buat aircon memang cukup. Setiap bilik rumah tu boleh duduk 2 orang. Kan? Ataupun tuan-tuan boleh duduk dalam apa nama surau boleh, ataupun duduk di asrama. Kita nak buat Qiyamul Lail malam tu 23 Ramadan 10 Julai. Bila bawa bini, bawa lah anak-anak, kita pergi tidur. Kalau tak boleh, dewan tu kita buka fully aircon. Bulan dewan boleh tidur 2,000 orang. 2,000 orang. Tapi syarat je, jangan tidur lelaki bini. Sebab lagi susah cerita. Sebab tandas boleh isi sikit ya. Tengok-tengok semua mandi wajib hari tu. Mampus tuan-tuan. 23 malam kita panggil ustaz budak besar, Ustaz Khairul Ikhwan. Dia jadi imam. Malam tu dia Qiyamul Lail, tuan-tuan, sound saja 80,000, 100,000. Sound PA system dia. Nanti dia baca tu, kitab. Dia menyanyi, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Dia sebab ya, kita pasti sebab sound dia, sound sedap. Piano 10 Julai 23 Ramadan, buka puasa sekali, pergi duduk sana Qiyamul Lail. InsyaAllah kita buat sentuhan hati tuan-tuan. Malam tu 8 hari bulan 8, InsyaAllah Raihan akan main. Raihan offer tuan-tuan. Semalam forum Dr. Izhar, Heliza Helmi, Imam Muda Ashraf, mereka main tu bukan dibayar, free of charge. Bagi duit, bagi balik. Bantu tuan-tuan. Kita duduk matampau hampa api tempat aku pun tak lagi.
Apa kau ajak tu ya? Pergilah tengok. Pokok boleh bantu apa-apa kan? Pokok bantu ustaz, boleh bantu apa, tak ada apa. Tamban, jamban kok ada tak? Menjadilah kok jamban pun. Sebab semua orang berak, dapat pahala. Ada orang tak berak tak? Bantu lah, apa-apa boleh bantu jadilah kan. Sebab saya buat aja tempat tu untuk rekreasi, untuk tempat tumpuan orang. InsyaAllah tuan-tuan. Alhamdulillah, Dewan Pemuda pun dah sewa untuk muktamar ni, pasti negeri pun buat. Di situ juga Alhamdulillah, semua ada komplit. Kita ada semua. Dengan meja semua cukup, orang main wakaf tuan-tuan. Nak buat kenduri berapa orang boleh. Ada dengan ni, stage ada laser semua cukup. Malam tak pasang. Dengan lampu laser semua cukup. Tuan-tuan nak menyanyi, malu rasanya. Mana tahu kita buat Qiyamul Lail. Sambil teriak, buka laser. Tuan-tuan, apa ni nak mampu kan? Di luar macam pondok, dalam macam hotel. Pilah no, support saya insya-Allah. No, sebab apa? Di USJ. Tengok tolaklah tuan-tuan, orang bantu masya-Allah. Tentulah harta kita di akhirat esok no, harap kita tinggalkan. Tuan-tuan yang dikasih, kalaulah tuan-tuan ulama-ulama yang mati itu orang yang kita solat raib. Contohnya dulu kan, depa kata apa? Siapa tahu mati di Mekah. Rupanya dia tak mati. Siapa tahu yang depa viral tu bantak dalam ni. Dah mati di Mekah. Saya masa duduk mengajar bagi mesej. Ustaz, tolong solat jenazah tuan guru apa? Sabran. Ingat tak? Dia mati sebelum dia pergi tu dia tak mati. Pergi pula yang kedua tu mati. Kita pun bagusnya solat jenazah. Solat raib kan? Habis-habis dia bantak mesej. Ustaz tak mati. Lah aku sembahyang tak apa. Sebab tu kalau boleh biar sah mati sungguh. Kan? Sebab apa? Kita dapat pahala. Ni kawan tu tak mati dapat apa? Nampak kan? Mayang saja tu kan. Jadi insya-Allah kan, itu orang yang mati kita boleh solat. Jadi ada dua keadaan. Pertama, apabila mayat belum disolati di negeri tempat yang dia meninggal, maka ia disolati. Kalau dia tak semayang, kita semayanglah. Sebab untuk selesaikan tentang fardu kifayah pada mayat. Boleh faham no? Cukup setakat tu sebab saya ada program lepas ni. Dan ada sahabat kita ni tuan-tuan, Quran yang cantik. Ni tulisan dia pun nampak senang dibaca. Mana tahu kalau tuan-tuan rasa ada duit, tuan-tuan belilah Quran ni sendiri boleh dengan harga RM20, ataupun tuan-tuan beli, tuan-tuan wakaf untuk sekolah agama. Dia bagi kat depa balik ataupun tuan-tuan untuk masjid, dan ataupun wakaf untuk Kelantan. Harga dia RM25 tuan-tuan. Boleh. Dia tulisan yang cantik, yang senang dibaca. Insya-Allah boleh dapatkan di luar sana, no? Untuk support. Sekian setakat itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita akan sambut Ramadan. Kuliah saya seperti biasa Ramadan, tapi tazkirah kot. Saya ujung. Minggu ujung lah. Sebab 2 minggu lagi kita nak puasa dah. Jadi bila nak puasa tuan-tuan, mana tahu puasa ni puasa yang terakhir bagi saya. Ataupun puasa yang terakhir bagi tuan-tuan. Kalaulah ada silap semasa dalam kita duduk mengaji ni kan, saya mohon maaf lah. No? Ataupun tuan-tuan ada dosa dengan saya maafkan tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan kata kat saya kan, kata macam-macam ustaz, macam-macam kan, aku maafkan. Kalaulah saya terkata kat tuan-tuan, tuan-tuan tolong maafkan saya, kita banyak dosa. No? Kita sama-sama maaf, kita kosong. No? Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تكبير.